So kita nak sambung introduction lah. Introduction dari NetBeans sendiri. Okay. So jadi ni macam korang dah tahu, kita nak buat pencot yang kita akan buat adalah FTTH. Okay. So sebelum kita pergi lebih more, tadi kan korang dah baca sikit tu. So saya akan terangkan balik apa. Okay, kita first pergi pada equipment lah. Equipment dengan dia punya benda. Okay. So NetBeans kita ada sel. Okay. Lepas kita ada JSO, kita ada PDO, kita ada JFO, kita ada kabel. Lepas tu kalau bukan ini antara yang penting je lah dalam kita dalam NetBeans. Okay. Arguably ada banyak lagi dalam tu, ada road, ada ni. Kalau korang tengok dalam dalam tadi punya guideline, ada lagi banyak, ada lagi road lah, ada something yang benda lain tu. Tapi bagi saya ini yang antara yang penting yang korang kena tahu lah. Okay. Sel tu apa dia? Sel tu satu himpunan ataupun dia orang dah buat clustering. Okay, contoh kita kata dalam satu tempat, okay, dalam satu katalah kat Penang, katalah ni Penang. Okay. So diorang, kita kata diorang nak buat ni mengikut diorang nak, kita kata nak bahagi-bahagikan benda ni kepada benda, kita panggil clustering kepada cluster yang lebih kecil. Okay. So paling kecil sekarang ni kita boleh buat adalah sel. Dalam sel ni yang kita akan buat dalam kita punya design distribution dalam sel ni. Okay, so dalam satu sel kita akan buat design distribution. Okay, sel ni dia ada dia punya spec. Okay, spec dia ni, okay, maksimum 128, dia sama ada kita panggil OPAS ataupun address ataupun UC, unit count. Okay, so 128 unit count. Okay, so bayangkan kalau kita kata so Penang, okay, apa yang diorang buat ialah diorang akan buat cluster dalam 128 lah maksimum. Tapi ada lagi bergantung kepada certain rule yang lain. Okay, so diorang cuba untuk buatkan sel ni maksimum dia 128. Dia boleh jadi less, dia boleh jadi sama, tapi dia tak boleh jadi lebih. Maksimum dia 128 sahaja. Okay, itu adalah sel. So bila kita buat design kat dalam ni, walaupun memang tak ada dalam NetBeans, tapi kita kata korang kena faham satu konsep kita panggil microcell. Microcell ni kita sendiri yang akan buat macam cluster lagi kat dalam sel tu. Cuma contoh macam ni. Okay, design ni kita akan buat lagi, okay, kita kata cluster yang lebih kecil dalam ni. So kita panggil itu sebagai microcell. Tapi itu bukan formal punya lah. Just kita nak bagi tahu ada lagi cluster yang lebih kecil dalam tu. Okay, itu adalah kita punya sel. Okay, sel ni dalam NetBeans ada primary, ada sel yang biasa lah. Primary ni macam, kalau macam ni, contoh kata Penang. Satu Penang ni adalah kita punya primary. Dia akan buat satu sel yang besar tu ni, kat dalam tu baru dia buat lagi kecil. Okay. So korang tak perlu risau, korang perlu tahu sel ni yang kita kata kita akan buat job ni by sel. Okay, so satu job satu sel, dia orang akan batching dekat kita pun by sel. Okay, right, faham tak? Okay, so dalam satu sel ni, setiap sel kita akan ada satu JSO. Okay, JSO ni optical joint splitter. Okay, yang saya tulis joint splitter tadi, splitter joint tadi, cumanya JSO ni dalam bahasa Portugis, so dia jadi terbalik sikit. Okay, so setiap sel akan ada satu JSO. Okay, setiap sel akan ada satu sahaja JSO. Okay. JSO ni pula kita boleh kategorikan dia ada kepada 3 JSO. Okay, dia ada 3 spec. Right. So satu, okay, dia ada 2 splitter. 2, dia ada 3 splitter. Satu lagi dia ada 4 splitter. Okay. Untuk JSO yang Altis pakai, satu splitter ataupun key splitter yang kita pakai, spek dia spek 1, 32. Maksud dia 1 in, 32 out. Okay, satu kabel in, 32 kabel out. Okay.
So sebab itulah maksimum kita punya sel ialah 128. Saya ada 4. Sebab ada 4 splitter. So kalau ada 4 splitter, 32 kali 4 jadi 128. okay. Sebab kita punya maksimum sel tu ada 128 sahaja. Sebab maksimum JSO yang kita boleh ada 4 splitter. Okay. So kalau kita ada 2 splitter, maksimum dia kita akan ada 64 kompas. Okay. So yang ni kita akan guna untuk kosong sehingga 64 UC. Okay. So mana-mana sel yang dia punya ni kosong sampai 64, kita akan pakai 2 splitter ni. Nama dia run. Run. R-U-N-T. JSO run. Okay. Yang kalau 3 daripada 65 sampai 96 UC ataupun kompas, kita panggil dia sebagai mini dome. Dan last sekali, kalau kita ada 4 splitter, so kita akan pakai untuk sel yang 97 sampai 144 UC. 128 UC. Okay, so ni nama dia dome. Okay. So maksimum yang kita boleh ada adalah JSO yang ada 4 splitter. Okay. So kalau 4 splitter, kita akan ada 132, 132. So untuk kita punya JSO max ni, kita akan ada 4 kabel in and 128 kabel out. Okay. So bila kabel out tu 128 tu, kita satu F yang kat sini. Okay. Kita akan kira kata 1 ni, 128 ni, 1 akan serve 1 kompas ataupun 1 UC yang keluar dari sini. Okay. Itu untuk JSO. So kena faham, satu sel akan ada 1 JSO. Okay. So dia punya JSO apa kita nak pakai tu bergantung kepada sel yang dia orang buat. Kalau dia orang buat katalah 83, so kita akan pakai yang ni lah, yang akan pakai yang 3 splitter, yang akan pakai mini dome. Sebab kita designer. Okay. So kita yang design, so kita yang menentukan spek mana yang kita nak pakai. Alright. Okay, faham pasal JSO? Alright. Okay, so dalam dalam kita kata dalam NetWin punya network, kita tak banyak sangat pun device-device yang lain. Okay. Kebanyakannya ada JSO dengan PDO sahaja. Maksudnya PDO ni dia boleh jadi splice, dia boleh jadi yang serve. So daripada JSO keluar terus kena serve kat video yang lain. Okay, so dia punya ni ibarat macam kalau kita kata, kalau saya buat straight line diagram, this is your JSO, keluar connect video. Video ni keluar video lain, video ni keluar video lain. Okay, setiap video ni dia akan serve dia punya home pass sendirilah. Okay. So next ialah PDO. Okay, PDO ni dia punya device yang last sebelum kita sampai kepada customer. Maksudnya dia akan connect dengan customer. Okay, sebelum masuk ke rumah tu lah. Okay. So PDO. PDO ni kita panggil, kalau ikutkan optical distribution point. Tapi macam saya cakap tadi, sebab dia dalam bahasa Portugis dia terbalik. Optical distribution point. Satu point untuk kita distribute kita punya signal kepada customer. Okay. So PDO ni ada beberapa spek. Okay. Kita boleh bahagikan kepada dua dulu. Satu, manufacturer dia 3M. Satu lagi manufacturer dia CommScope. Okay. Untuk manufacturer 3M, kita ada 4 port. Okay. PDO ni kita ada 4 port. Ada 6 port, ada 8 port, ada 10 port, ada satu lagi 12 port. Okay, untuk CommScope kita ada 16 port, and also kita ada 24. Okay. So macam tadi kita kata splitter 132. Okay, sekarang ni kita punya PDO ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 spek. Setiap spek ni
ikut kita punya yang saya cerita tadi, microcell. So bila kita pecahkan lagi, kita akan serve microcell tu ikut kita punya PDO. Kalau kat situ ada, katalah ada 7 rumah, so saya akan gunakan 8 lah. Okay. Kalau ada 10, saya akan gunakan 10. Okay. So yang ni kita gunakan untuk 1, 2, 3 dengan 4 UC. Okay. So yang ni 5 dengan 6, kat sini 7 dengan 8, ini 9, 10, ini 11 dengan 12 UC. Okay. Number spot ni dia special sikit. Dia kalau kita tak serve apa-apa, kita still kena guna dia tu. Okay, kalau macam tempat tu tak serve tapi kena ada PDO, ataupun kita panggil dia sebagai splice. So kita still kena ada dia kosong ataupun 13, 14, 15 dengan 16 UC. Okay. So yang lain 17 sampai 24 lah. Okay. So yang ni bila kita dalam satu sel tu, designer dia akan pecahkan lagi kepada cluster yang lebih kecil yang saya panggil sebagai microcell tadi. Okay. So setiap microcell kita akan letak satu PDO untuk kita serve dia punya. Okay. So dalam contoh kita tadi, setelah kita ada satu sel, okay, sel ni ada 4 kompartmen. Okay, sini ada 10, sini ada 12, sini ada 4, sini ada 6. So saya akan letak satu PDO kat sini, satu PDO kat sini, satu PDO kat sini, and satu PDO kat sini. So satu sel kita kan ada GSO. Okay. So dia boleh connect lah macam mana ikut dia punya network yang ada kat situ. Okay. So itu kita kata secara kasar apa dia GSO dengan PDO. Okay, faham saya? So dia tak payah ingat banyak pun, ingat benda tu saja. Ingat dia nak kena ni, serve macam mana dia serve tu tak terlalu penting sangat untuk kita. Next kita ada JFO yang saya tulis tadi. JFO ni sebenarnya merujuk kepada splice. Macam tadi kan kita ada yang splice ni kan, tapi yang ni splice juga, cuma jarang-jarang kita